So sekarang terima kasih kepada Rizal kerana sudi untuk join live kita ini. I really appreciate it. Kami semua orang Sarawak amat menghargainya. Kita harapkan supaya Rizal boleh menggunakan ruang ini untuk memberitahu apa yang perlu Rizal beritahu, sebab dalam page saya ni mostly memang kebanyakan follower adalah memang dari Sarawak lah. So Alhamdulillah Rizal pun join. So kita bagi ruang kepada Rizal. Kita minta yang lain-lain untuk kalau nak bersoal jawab semua, nak bercerita, kemudian lah kita dengar dulu apa Rizal cakap, lepas tu kita sesi berkenalan. Boleh yang lain? Baik. Boleh. So tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan Rizal untuk meneruskan. Assalamualaikum. Tak dengar Rizal? Assalamualaikum, dengar tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar. Kurang dengar. Saya dah. Line mic tak dengar lah pula. Tak dengar ya? Kejap dengar, kejap tak dengar pula. Sebab jauh kot. Mungkin boleh whatever works. Sekejap ya. Cuba cakap. Sekejap. Belum connect. Dengar tak? Tak cakap. Dengar, baik, jelas. Dengar. Okey, baik. Saya Rizal. Seperti mana yang telah diheboh-hebohkan semalam berkenaan saya menghina pakaian tradisional Iban di Sarawak. Saya nak buat penjelasan. Sebenarnya saya dah buat permohonan maaf secara terbuka di live di video Instagram saya semalam, tapi saya rasa tak cukup. Jadi saya pun sendiri dah berhubung dengan Persatuan Anak Borneo di Sarawak, Anak Borneo Semenanjung di Sarawak, di mana mereka semalam pun berada di tempat kejadian, di mana saya dan Mariam ada rakaman di Astro. Masa waktu tu saya dan Mariam bergurau, seperti mana Mariam dan saya selalu bergurau di rumah. Kalau dulu Mariam pernah bercakap tentang pakaian saya untuk buat bahan jenaka, tapi tak ada rakaman. Cuma kali ini ada rakaman, dan rakaman tu pula saya siarkan di video story Instagram saya semalam. Bila saya dah siarkan tu, saya baru, masa saya lontarkan gurauan tu, saya tak terfikir langsung untuk menjaga sensitiviti masa. Saya faham memang kalau ikutkan dari segi logiknya, apa-apa bukan pakaian sekalipun lah, tak kisahlah makanan ke apa-apa ke yang melibatkan budaya ataupun milik khazanah sesuatu kaum, saya tidak dibenarkan. Memang tak patut pun, tak sepatutnya untuk buat bahan jenaka. Cuma semalam bukan mengambil dari segi gurauan tu sebagai alasan untuk melepasi bahan jenaka tu. Cuma saya rasa macam kita selalu bergurau macam tu dengan Mariam. So saya bukanlah terrecord, saya memang nak record lah. Cuma saya nak record, saya selalunya record, saya simpan dalam Insta story tu. Kalau orang yang pernah main Instagram, dia record, dia record guna Instagram story. Lepas tu dia sepatutnya boleh save dulu video tu tanpa menyiarkan video tu kepada publik. Tetapi bila saya record sepanjang video tu, saya terus tekan yang share tu, yang kongsi kepada publik. Sebab tu dalam video tu, kalau umum yang tengok video tu, tak ada saya tag nama apa-apa. Saya hanya upload terus sebab mungkin sebab nak cepat masa rakaman, jadi saya terus upload video tu. Sebab tu saya simpan tu. Sebelum ni memang kalau saya record video daripada Instagram story, saya simpan dulu. So kalau ada benda-benda tak sepatutnya saya lontarkan ataupun saya kongsikan, saya akan delete balik video tu. Tapi saya semalam memang silap
memang saya sedar saya silap. Satu sebab menyamakan pakaian tradisional itu seperti kain buruk, alas TV, dan tak sepatutnya saya sebutlah, mana saya telah menyamakan pakaian yang semahal yang disimpan sebagai khazanah kaum Iban, seperti yang tidak bernilai. Jadi dan saya kongsikan pada publik dengan bangganya. Walhal saya sendiri pun kalau sebagai kaum Iban, andai kata saya kaum Iban, saya juga agak terasa, dan saya mohon maaf atas kebodohan saya sebenarnya. Memang kalau saya berada di tempat sekalian ni, dalam kaum Iban, saya sendiri mohon maaf, saya sendiri rasa terasa. Dan andai kata saya tidak berada dalam kaum Iban sekalipun, saya sendiri akan terasa dengan gurauan yang tidak berasas itu. Jadi semalam saya pun telah berjumpa dengan Timbalan Pengerusi Persatuan Anak Borneo Semenanjung untuk menjelaskan apa situasi yang berlaku. Cuma semalam dia pun sibuk dengan rakaman. Dia sedar apa yang berlaku, cuma dia tak tengok lagi video tu. Saya cakap kat dia semalam, apa saja penyelesaian daripada pihak persatuan saya terima. Saya sanggup untuk bersama. Kalau ada permohonan maaf secara terbuka, secara live, saya sanggup bersama. Dan dia kata tak apa, dia nanti balik check dulu video tu, lepas tu baru dia akan call saya pagi ni. So pagi tadi mungkin dia tak sempat nak call saya call dia dulu. Saya buat panggilan kepada Timbalan Pengerusi tu. Jadi apa yang dia dah lakukan adalah dia telah pun buat pelaporan polis terhadap saya lah dengan menghina pakaian itu. Saya rasa agak kesal lah sebab semalam saya dengan dia kita gembira, kita syuting sama-sama kan, kita buat kerja sama-sama. So dia pun bagi tahu saya pakaian tu melambangkan apa, simbol apa. Saya pun bertanya sebab saya minat dengan pakaian tu. Cuma gurauan tu adalah topik lain. Bila jadi macam ni, dia terpaksa buat report polis. Kalau saya di tempat dia pun, saya terpaksa buat report polis untuk menjaga aib, untuk menjaga kualiti, integriti persatuan. Jadi saya faham apa yang dia buat. Cuma saya cakap kat dia, apa saja penyelesaian daripada pihak persatuan saya terima. Lepas tu dia kata apa macam ni, besok dia akan cuba bercakap dengan salah seorang ahli persatuan untuk cari jalan penyelesaian, di mana saya kena buat permohonan maaf secara terbuka di Facebook Persatuan esok. Jadi saya kena ke sana dan muncul dalam Facebook Persatuan tu untuk buat permohonan maaf secara live. Jadi besok lagi sekali saya akan berjumpa dengan persatuan itu, mewakili apa yang berlaku semalam, untuk buat permohonan maaf. Dan kalau perlu saya ke balai polis untuk buat satu laporan menyatakan itu bukanlah penghinaan, itu cuma gurauan saya tapi dianggap penghinaan kepada kaum Iban. Saya juga akan buat apa saja bentuk penyelesaian yang saya perlu buat, saya akan buat. Sebab saya sedar bila saya buat salah, saya kena bertanggungjawab. Saya tak nak lari, saya tak nak walaupun saya ada kerja tapi saya terpaksa selesaikan perkara ini. Sebab saya faham kita hidup dalam berbilang kaum, dan bukan satu kaum saja. Walaupun di Sarawak itu ada bahasa dia sendiri, tapi saya masih menganggap kita satu, kita adalah satu. Sebab saya ada kawan daripada Sarawak. Kadok saya adalah peminat awak sebenarnya. Saya peminat awak masa pembaca berita lagi, sebelum awak jam kepada YouTube, sebelum awak jam kepada jual kereta. Saya minat awak masa pembaca berita lagi. Lepas tu lah saya berkawan dengan ramai orang Sarawak, yang di mana ramai yang orang Sarawak, taklah ramai, ada segelintir orang Sarawak yang kawan saya di KL ni dan juga di Sarawak. Saya ada family yang berkawan dengan orang Sarawak. Saya amat mengagumi orang Sarawak dan budaya dia. Cuma gurauan tu memang saya sendiri tu tak boleh terima. Saya boleh tengok balik video tu, saya terus delete. Saya rasa macam kalau saya di tempat saya, kalau boleh lah saya nak maki hamun diri saya sendiri ni, saya dah buat dah. Cuma apa yang saya kesal bila saya kongsikan pada awam, pada umumnya, itu yang saya kesal apa yang berlaku semalam. Dan saya minta maaf, Rizal nak minta maaf kepada semua yang ada di dalam live ni dan juga kepada rakyat Malaysia, khususnya kaum Iban di Sarawak. Saya memohon maaf. Walaupun Raya dah lepas, saya mohon maaf lagi sekali. Saya harap
saya tak mengulangi lagi kesilapan benda-benda macam ni. Bukan sahaja dari segi pakaian ataupun makanan sekalipun, makanan percakapan, saya tak nak lagi ada isu-isu penghinaan. Anda kata saya mengguris perasaan semua, saya minta maaf sekali lagi. Baiklah. Okey, Razak. Kalau bagi sabar ya Allah, tuan-tuan, sabar. Kita kalau saya lah, on my side, you know, there are time kita sebagai influencer tipu kalau saya cakap saya tak buat mistake, tipu kalau saya cakap saya sendiri tak sensitif. Kadang-kadang memang benda tu berlaku. Jadi as much bila saya baca benda itu, bila benda tu berlaku, memang saya rasa sedih apa semua. But I think it's fair to say that bila Rizal nak bersama kita di sini untuk memberikan dia punya penjelasan, untuk meminta maaf kepada kita, yelah, kalau ada sesiapa yang tak maafkan tu, kita tak boleh nak paksa lah. Kalau still ada yang nak maintain dengan report dia ke apa semua. The idea kita buat live ni tadi supaya, yelah, korang nak dia minta maaf, korang nak aku cari dia, aku dah cari dia, aku dah minta maaf. Aku faham korang nak sekolahkan dia apa semua, but at the same time we have to have a bigger heart than this lah apa semua. That's what my coming from lah. As much as kita rasa macam damage has been done ke apa semua, at the same time it is my responsibility to make sure that benda ni should be run well apa semua. Benda ni pertama kali dibuat, live macam ni pertama kali dibuat bila seseorang buat salah dan dia sudi pun nak join kita live. Jadi as much as possible, apa yang korang nak buat apa semua tu, dan korang buat. But tak payah nak cakap dalam live ni apa yang korang nak buat. Dia dah minta maaf. Selebihnya memang terpulang pun kepada korang. But at the same time, tak perlulah kita macam, you know, lebih-lebih ke apa semua kan. Anyway, saya kena solat. Saya tak solat lagi Zuhur, dah nak masuk asar. Siap tak? Tapi saya faham. Jadi as much as possible saya juga nak beri peluang kepada Cikgu Mbak Lala untuk bercakap. But at the same time, kita dah pun 3 jam pun bersiaran. Sebab sebenarnya tadi siaran simple-simple je, tiba-tiba dah jadi macam ni. So Cikgu Mbak Lala, kalau dapat kita jangan panjang-panjang, boleh? Okey, boleh. Boleh, kalau boleh silakan. Pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada Rizal. Saya sangat salut pada Rizal kerana berani tampil begini, mohon maaf secara live. Bagi saya sudah melihat orang itu minta maaf, memang saya sudah memaafkan. Ucapkan doakan yang baik-baik agar perkara seperti ini tidak diperbesarkan, memburukkan, lebih buruk lagi, okey? Dan kita harus selesaikan dengan cara yang waras, yang betul, ikut cara undang-undang. Itu saja. Jangan buat tindakan-tindakan ataupun mengatakan sesuatu yang tidak patut diperkatakan. Okay? Kalau seorang buat silap, kita juga buat seperti itu. Kita pun sama-sama buat silap sebenarnya. Okay? Jadi kita tak boleh, kerana kita hidup berbilang bangsa di Sarawak, di Malaysia sini. Okay? Jadi kita saling menghormati. Jadi saya sangat menghormati semua. Itu saja. Selamat hari gawai kepada yang menonton. Kado, jaga diri. Rizal, harap lepas ini buat yang terbaiklah untuk diri anda dan juga masyarakat, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi kebanggaan kepada semua. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau tersalah kata. Itu saja. Terima kasih. Itu tadi daripada Cikgu Mbak Lala. Anyway, thank you Rizal. You know, bersama Kado. Itulah, mereka ni dia agak ekstremis juga apa semua. Aku tak expect benda tu berlaku macam tadi. As much as possible saya mewakili the Sarawakian. Kalau kita ada terkasar bahasa apa semua, on our side pun kita minta maaf. Mungkin Rizal ada nak bagi sepatah dua kata sebelum saya tamatkan live kita, Rizal? Okey, saya tak lama kot sebab Kado pun tak solat Zuhur lagi kan. Saya nak ulang apa yang saya cakap tadi. Seperti mana yang saya buat silap, saya bertanggungjawab, dan apa saja bentuk penyelesaian dari segi dari persatuan ke daripada NGO saya terima. Kalau bolehlah saya pun tak nak ada sama menyaman, sebab saya pun dah tampil kan diri saya untuk memohon maaf, dan saya pun sedar kesilapan saya. Saya sedar kesilapan tu, apa saja bentuk permohonan maaf lah, bentuk yang saya boleh cuba untuk menyelesaikan, saya cuba.
Tapi saya harap tak ada isu yang lebih serius melibatkan isteri saya, melibatkan anak dalam kandungan isteri saya yang sekarang sedang sarap mengandung. Ada orang datang mengata ke anak saya macam tu, macam ni. Astagfirullahalazim. Saya mewakili orang Sarawak. Saya nak bagi tahu as much as possible this is between Rizal, not the wife. Bukan bakal anak anak yang sedang dikandungkan. You are better than this. Do not mention something like that. Jangan doakan benda yang tak elok dekat orang. Rizal dah minta maaf. Korang nak maafkan tak nak maafkan tu belakang kira. Tapi janganlah korang mengata isterinya, mengata anak doa benda yang tak elok dekat anaknya apa semua. We are better than this. Don't do that, please. So as much as possible, Rizal, kalau ada kesempatan mungkin kita boleh bawa you and your wife, kita balik kat kampung saya kat Rumah Panjang ke, insyaAllah. Maybe you can experience the culture, maybe insyaAllah. Tapi PKP ni tak boleh nak janji apa-apalah. So thank you, Rizal. I really appreciate this. Thank you for being here. Kalau kepada sesiapa yang akan proses nak continue sama menyaman tu apa semua, I think my side lah, tak payahlah sampai macam tu kot, sebab dia dah minta maaf, okay? Dan I wish you all the best, Rizal. Sekali lagi thank you. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih diucapkan kepada anda yang daripada tadi sampai sekarang berada kat sini. Saya tahu ramai yang panas, but kita dah nak gawai kan, dah masuk tahun baru untuk Raiban. As much as kalau kita buat silap, kita nak orang maaf. As much as bila kita buat silap, kalau kita buat silap kita tak minta maaf tu belakang kira, that's we are being arrogant. Tetapi kalau kita buat silap, kita minta maaf, as much as possible kita pun nak juga orang maafkan kita. Tapi kalau kita tak maafkan orang, dan nanti orang tak maafkan kita, dan macam mana? Itu saja. Terima kasih, Rizal. Assalamualaikum. Itu saja daripada saya. Selamat hari gawai kepada semua. Gayu Guru Geranyamai. Salam.